Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk topik yang ketujuh, kategori hadis. Dalam topik ini insya-Allah kita akan melihat kategori ataupun pembahagian hadis yang kita boleh bahagikan melalui tiga aspek. Yang pertamanya kategori mengikut sandaran hadis. Siapa yang kita sandarkan hadis ini. Yang kedua kategori mengikut bilangan perawi. Perawi jalurnya sedikit ataupun banyak. Kemudian yang ketiga kita melihat kategori mengikut penerimaan dan juga penolakan. Iaitu kita melihat sama ada hadis ini hadis qubul, iaitu hadis sahih dan hasan, ataupun hadis ini hadis mardud, iaitu hadis dhaif, dan juga kita masukkan sekali hadis maudhu', hadis palsu. Okey, kita lihat yang pertama. Kategori yang pertama adalah hadis mengikut sandaran. Jadi siapakah sandaran hadis yang wujud melalui beberapa istilah ini? Yang pertamanya hadis qudsi. Hadis qudsi kita dah lihat sebelum ni, iaitu hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu hadis qudsi maksudnya maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala lafaznya daripada Nabi SAW. Jadi contohnya selalunya hadis qudsi ini dia dimulai dengan beberapa istilah. Seperti mana kita lihat pada minggu lepas bahawa ada perkataan fima rawa an rabbihi. Kemudian kadang-kadang ayat itu dimulakan, hadis itu teksnya dimulakan dengan ya ibadi. Begitu hadis qudsi. Yang keduanya adalah hadis marfu'. Maksudnya hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Sama ada hadis itu berbentuk marfu' qauli, Nabi SAW berkata innamal a'malu binniyat, ataupun marfu' fi'li, perbuatan Nabi, ataupun marfu' takriri, iaitu ikrar, pengakuan daripada Nabi SAW, dan marfu' wasfi, iaitu hadis marfu' yang merupakan sifat khuluqiyah, akhlak Nabi SAW, ataupun khalqiyah, iaitu sifat kejadian, bentuk fizikal Nabi SAW yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiganya ada hadis mauquf. Hadis mauquf ini adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Jadi kalau kita berjumpa dengan hadis qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu sekian ataupun qala Umar bin Khattab sekian. Ini adalah hadis mauquf. Jadi hadis mauquf juga dia ada mauquf qauli, iaitu sahabat kata apa, ataupun mauquf fi'li, apa sahabat yang buat, dan juga mauquf takriri, iaitu perbuatan sahabat yang diperakukan. Dan ini dipanggil hadis mauquf. Kemudian yang seterusnya adalah hadis maqtu'. Hadis maqtu' ini adalah hadis sama ada bersifat perkataan, perbuatan ataupun takrir yang disandarkan kepada para tabi'in. Para tabi'in. Contohnya tabi'in terkenal seperti Mujahid, seperti Atha, seperti Hasan Al-Basri dan seumpamanya, bila mereka mengatakan sesuatu maka itu dipanggil hadis maqtu'. Hadis maqtu' kerana hadis berkaitan qauli, perkataan, ataupun fi'li, perbuatan. Ini semuanya disandarkan kepada para tabi'in yang dipanggil hadis maqtu'. Ustaz ingat kalau kita mengikuti pembahasan analisis hadis popular yang Ustaz post dalam WhatsApp, kita dapat melihat bahawa di sana ada setengah hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, dia sebenarnya bukan hadis Nabi rupanya. Bila dibuat kajian sanad, rupanya dia adalah kadang-kadang adalah perkataan sahabat ataupun perkataan tabi'in. Maka hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW itu tak betul. Rupanya hadis itu adalah hadis mauquf ataupun maqtu'. Ataupun kadang-kadang disandarkan kepada Nabi SAW. Bila dibuat kajian, rupanya terputus sahabat dan juga terputus tabi'in. Maka hadis itu dipanggil hadis mursal. Hadis mursal. Okey, hadis mursal dan hadis munqati' itu perbahasan yang lain. Kemudian yang seterusnya ada hadis muttasil. Muttasil ni dia di perkataan silah, iaitu bersambung.
Maksudnya hadis mutasil adalah hadis yang bersambung sanadnya daripada awal sampai akhir. Daripada orang yang kumpul hadis sampailah orang yang disandarkan itu. Jadi hadis mutasil ni dia terkandung tiga lah. Satu marfu', satu mauquf, satu maqtu'. Maksudnya hadis mutasil, hadis yang bersambung sanad daripada awal sampai akhir. Tapi disandarkan kepada Rasulullah SAW dipanggil marfu'. Disandarkan kepada sahabat dipanggil mauquf. Disandarkan kepada tabi'in dipanggil maqtu'. Lawan hadis mutasil ni adalah hadis munqati'. Dan juga hadis mu'dal dan juga hadis mursal. Kalau jatuh padanya sahabat dipanggil mursal. Kemudian mu'dal dua, munqati' pada mana-mana sanad. Ini semuanya dipanggil hadis yang ghair muttasil, yang tidak bersambung. Hadis bersambung, walaupun hadis itu disandarkan kepada sahabat dan juga tabi'in, itu dipanggil hadis muttasil. Kemudian yang seterusnya adalah hadis musnad. Musnad ini adalah hadis yang sifatnya marfu', dia sampai kepada Nabi SAW. Maksudnya sampai ini secara bersambung. Secara bersambung, tidak gugur pada sanadnya. Maksudnya hadis musnad ini adalah hadis marfu' muttasil. Maksudnya hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW dia muttasil, maksudnya bersambung sanad. Kalau hadis bersambung sanad tapi dia hanya sampai kepada sahabat saja, itu dipanggil muttasil. Kalau sampai maqtu' dipanggil muttasil juga. Tapi kalau sampai kepada Nabi SAW tanpa putus, itu dipanggil musnad. Justru hadis yang sempurna daripada Nabi SAW dengan sanad yang tidak terputus, hadis sahih, maka kita boleh namakan sebagai hadis marfu' muttasil musnad. Maksudnya begitu. Jadi ini kategori yang pertama, iaitu kategori hadis mengikut sandaran. Kemudian yang keduanya ikut bilangan perawi. Yang dibahagikan kepada tiga, iaitu hadis ahad, hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Jadi hadis mutawatir dan hadis ahad ni kita lihat dari aspek dia punya bilangan perawinya. Sama ada sedikit ataupun banyak. Jadi yang pertamanya hadis mutawatir, iaitu hadis yang mempunyai bilangan perawi yang ramai, yang setiap tabaqat ataupun setiap peringkat, setiap kurun itu, setiap zaman semasa itu, bilangan perawinya sangat ramai. Sehingga akal ini boleh menyebutkan bahawa akal ini tidak boleh fikir bahawa semua perawi ini nak berbohong. Bersepakat nak berbohong, nak berdusta kepada Nabi SAW. Ini dipanggil hadis mutawatir. Itu kita dah bincangkan hadis mutawatir. Contohnya pada hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Barang sesiapa yang mendustakan terhadap aku, maka disediakan padanya tempat di api neraka. Hadis ini mutawatir. Diriwayatkan oleh lebih 70 sahabat. Ada riwayat sebut 78 sahabat. Kemudian ada lebih kurang 400 jalur ataupun dia punya rantaian sanad yang berbeza. Maksudnya hadis ini dipanggil hadis mutawatir. Hadis mutawatir boleh dibahagikan pada hadis mutawatir lafzi dan juga mutawatir maknawi. Apa maksud mutawatir lafzi? Maksudnya mutawatir dari segi lafaznya. Lafaznya maksudnya macam man kadzaba ni, kalau kita tengok semuanya ayatnya lebih kurang macam tu. Kita dah buat kajian sebelum ni, daripada sunan tis'ah itu hanya riwayat, kalau tak salah Ustaz, riwayat Muwatta' Imam Malik saja yang perkataannya lain sikit. Yang lain semuanya perkataan sama. Ini dipanggil mutawatir lafzi. Kemudian di sana ada mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ni maksudnya hadis ni mutawatir, tapi dia punya lafaznya agak berbeza. Tapi maksudnya lebih kurang sama sahaja. Maksudnya maknanya sama sahaja, tapi lafaznya agak berbeza. Contohnya hadis berkaitan rufi'a yadai inda doa, iaitu mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Hadis ni adalah hadis mutawatir, tapi mutawatir secara maknawi. Sebab apa? Sebab lafaznya berbeza-beza. Okey, habis. Kemudian yang keduanya hadis ahad. Hadis ahad ni maksudnya hadis yang berlawanan dengan hadis mutawatir.
Berlawanan. Sebab apa? Sebab hadis ahad ni dia bilangannya tidak ramai, seperti mana hadis mutawatir. Dan hadis ahad ni dia terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiganya adalah hadis gharib ataupun juga dikenali sebagai hadis fardi. Fardi maksudnya hadis yang tunggal. Apa maksud hadis masyhur? Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi ataupun lebih, tapi tak mencapai tahap hadis mutawatir. Maksudnya dia 3 orang saja perawi, tapi tak sampai tahap mutawatir. Dan ingat, hadis masyhur pun kadang-kadang dia bukan sahih. Walaupun kebanyakannya sahih, dia juga boleh menjadi hasan dan juga boleh menjadi dhaif. Melihat kepada siapa yang meriwayatkannya. Kita kena lihat kajian sanad pula. Kemudian yang keduanya adalah hadis aziz. Hadis aziz ni adalah hadis yang diriwayatkan pada mana-mana tabaqat, sanadnya oleh 2 orang. Jadi maksudnya mungkin diriwayatkan oleh Ibnu Umar dengan Abu Hurairah, 2 orang. Kemudian Umar pula diriwayatkan oleh 2 orang juga, oleh Mujahid dengan oleh Atta sebagai contohnya. Kemudian Abu Hurairah pun oleh 2 orang juga. Maksudnya ini dipanggil hadis aziz oleh 2 orang pada mana-mana tabaqat. Contohnya ada satu hadis yang terkenal juga yang bunyi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min malihi wa walihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu jadikan aku ni lebih disukainya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada dan semua manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh oleh 2 orang. Contohnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dan yang dengar daripada Anas bin Malik adalah Abdul Aziz bin Suhaib dan juga Qatadah. Kemudian Qatadah pula didengar oleh 2 orang perawi juga, Syu'bah dan Husain Mu'allim. Maksudnya daripada Anas tu didengar oleh 2 orang, dan setiap 2 orang pula didengar oleh 2 orang lagi. Ini dipanggil hadis aziz. Dan yang ketiganya, yang terakhirnya hadis gharib. Gharib ataupun hadis al-fardi. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Dan saya ingat hadis yang paling masyhur yang kita boleh namakan sebagai hadis gharib adalah hadis yang tentang innamal a'malu binniyat. Sebab apa? Diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab, kemudian diriwayatkan oleh seorang-seorang macam Ustaz Dahulat sebelum ni dalam hadis popular tu. Dan hadis gharib ini terbagi kepada 2. Satu al-fardi mutlak, iaitu hadis yang yang setengah ulama menamakan hadis fardi mutlak ni adalah gharib. Maksudnya dia definisi hadis gharib itu sendiri, iaitu hadis yang ada seorang saja perawi pada tabaqat yang pertama. Pada masa yang pertama contohnya ada perawi seorang sahaja. Kemudian tabaqat yang lain juga ada seorang juga. Walaupun kalau ada 2 orang pun ataupun lebih daripada seorang pun juga dianggap sebagai hadis fardi mutlak juga. Kemudian yang keduanya hadis fardi nisbi. Nisbi ni maksudnya kita nisbah ataupun kita sandarkan dia ni kepada apa. Jadi hadis fardi nisbi ni adalah hadis gharib yang pada sanadnya terdapat kita panggil apa? Perawi yang disandarkan secara khusus. Ataupun disandarkan kepada nisbah-nisbah yang khusus. Contohnya hadis ni diriwayatkan oleh orang-orang Khurasan saja. Jadi perawi pertama orang Khurasan, perawi kedua orang Khurasan juga, perawi ketiga orang Khurasan juga. Ini dipanggil al-fardi nisbi. Fardi nisbi. Jadi hadis ini ada juga yang sahih, ada yang hasan dan juga ada yang dhaif seperti mana hadis-hadis yang lain. Begitu juga kadang-kadang disandarkan kepada seorang syekh tertentu. Jadi dia ni hanya sandarkan pada ketuk syekh dia seorang saja. Orang yang belakang dia pun sandar begitu saja. Ini dipanggilkan juga al-fardi nisbi. Dan juga kadang-kadang disandarkan kepada bandar. Contohnya ini biasa berlaku bagi perawi-perawi yang berada di luar daripada Hijaz. Contohnya berada di luar
berada di Khurasan, berada di Mesir. Jadi mereka meriwayatkan hadis daripada guru-guru mereka yang berada sebenarnya jauh daripada tempat orang lain lah. Maksudnya dia meriwayatkan daripada orang yang setempat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhirnya adalah hadis yang dibagikan ke pengikut penerimaan dan juga penolakan. Tajuk ini, 7.3 ni insya-Allah kita akan bincangkan dalam topik yang ke-8. Topik ke-8. Tapi topik ke-8 insya-Allah selepas raya lah. Okey. Hadis ataupun kategori hadis mengikut penerimaan dan juga penolakan dibagikan kepada 4. Sebenarnya dibagikan kepada 3, sahih, hasan dan juga dhaif. Tapi ustaz masukkan juga maudhu sebab hadis maudhu ini juga dianggap hadis yang ditolak. Walaupun sebenarnya kita tak boleh panggil hadis maudhu sebab dia bukan hadis. Kan? Dia maudhu. Dia rekaan. Tapi oleh kerana untuk mudah pemahaman, jadi ustaz masukkan ke empat-empatnya. Okey, hadis sahih terbagi kepada 2, satu sahih li zati, satu sahih li ghairi. Sahih li zati ni memang hadis yang sahih. Hadis sahih li ghairi pula asalnya hadis hasan, tapi dia ada syawahid ataupun hadis penguat ataupun tatabi' hadis yang sama daripada jalur yang lain yang menyokongnya, akhirnya naik daripada hadis hasan menjadi hadis sahih li ghairi. Begitu juga hadis hasan terbagi kepada hasan li zati dan juga hasan li ghairi. Hadis hasan li zati ni hadis hasan, tapi hasan li ghairi ni asalnya hadis dhaif yang ghairi syadid, yang tidaklah sangat dhaifnya, oleh kerana diriwayatkan daripada jalur yang lain, ada syawahidnya, ada tatabi'nya, maka dia naik taraf daripada hadis dhaif biasa kepada hadis hasan li ghairi. Hadis sahih dan hadis hasan ni apa bezanya? Kalau kita belajar dalam topik yang ke-9, kalau tak salah ustaz, kita akan belajar tentang syarat penerimaan hadis. Ini juga kita akan bincangkan dalam topik ke-8. Kita akan bincangkan tentang syarat penerimaan hadis. Dia ada 5 syarat. Yang pertama, ittisalus sanad, bersambung sanad. Yang kedua, rawi yang adil. Yang ketiga, dhabit, tam ataupun ghairi tam. Dan yang ketiga, tidak ada syaz, kejanggalan, dan tidak ada nyusyuz, syaz dan juga ilal. Ilal ni cacat, tidak ada syuzuz, tidak ada kejanggalan. Kita akan lihat nanti. Jadi yang hadis yang mempunyai kelima-lima syarat ini kita namakan hadis sahih dan juga hadis hasan. Hadis yang tidak memenuhi syarat ini kita namakan hadis dhaif, dan juga hadis maudhu. Okey. Hadis sahih dan hasan dibezakan dengan syarat dhabit. Ad-dhabtu ataupun dhabit itu terbagi kepada 2, iaitu dhabit tam dan juga dhabit ghairi tam. Apa maksud dhabit? Dhabit adalah penjagaan, hafazan dan juga penulisan hadis itu. Siapa yang jaga baik itu dipanggil dhabtu tam, yang tidak jaga baik dipanggil dhabtu ghairi tam. Justru dalam ilmu jarah ta'dil biasanya yang jaga baik ni orang panggil siqah. Kalau jaga yang tak baik ini dipanggil suduk ataupun saduk. Jadi hadis yang siqah ini dipanggil hadis sahih, manakala perawi yang saduk ini kita namakan sebagai hadis hasan. Itu yang membezakannya. Kemudian yang tidak memenuhi mana-mana syarat daripada kelima-limanya itu dipanggil hadis dhaif. Hadis dhaif, dan hadis dhaif ni dia banyak dia punya cabangnya. Cabangnya ada disebabkan sebab tidak adil, ada disebabkan sebab tidak dhabit, ada disebabkan tidak sambung sanad, tidak bersambung sanad macam hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'dal yang kita sebutkan tadilah. Kemudian ada disebabkan syuzuz, hadis syaz, dan juga hadis disebabkan oleh ilal ataupun kita namakan hadis illah. Jadi ataupun hadis ilal. Ini contoh-contoh ataupun bahagian-bahagian hadis dhaif. Ini panjang pembicaraannya, banyak sangat jenis-jenis hadis dhaif. Kemudian yang terakhirnya hadis maudhu. Hadis maudhu ni bukan hadis. Dia adalah rekaan. Kadang-kadang ada sanad cantik, tapi rupanya sanad tu penipu, pembohong. Dan dia ada sebab-sebab kemunculannya, kita akan lihat nanti dalam topik yang seterusnya. Ada setengahnya buat kerana dia sayang kepada tu guru dia. Kadang-kadang dia buat kerana dia nak memajukan bisnes dia. Kadang-kadang dia buat dia nak memperakui mazhab dia.
nak menyokong mazhab dia, nak mengkeji mazhab orang lain, macam-macam. Ini adalah hadis maudhu. Jadi Ustaz rasa ini ketiga-tiga tajuk yang insya-Allah kamu kena fahami bila kita membicarakan kategori ataupun pembahagian hadis. Kemudian untuk yang terakhir, kita buat latihan sikit untuk siapa yang ingat. Jadi kalau kamu dapat memahami tentang 15 ataupun 16 istilah ini, insya-Allah kamu dapat memahamilah tajuk yang kita bincangkan hari ini, iaitu kategori ataupun pembahagian hadis. Justru saya rasa setakat itu sajalah untuk topik 7 ini. Mudah-mudahan kamu dapat mendapat maklumat dan memahaminya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.